Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian pada malam yang bahagia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah dan azab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu yang manfaat, dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah dapat kita mengamalkan apa yang kita pelajari dan dapat kita menyampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebab hidayah bagi manusia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab Da'watul Tamah kita masih membicarakan berkenaan dengan adab-adab ini berdakwah kepada mereka-mereka yang sedang ini menghadapi musibah. Maka Al-Imam Al-Haddad beliau membicarakan dengan agak panjang lebar sedikit berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan keduniaan. Jadi setakat ini kita telah faham keduniaan yang dimaksudkan di sini adalah keduniaan yang berkait kepada hati manusia. Keduniaan yang berkait kepada hati manusia ini yang bahaya. Sebab apabila ia berbawa ini kepada hati manusia, manusia dilalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membicarakan ini akan bahaya perkara ini supaya manusia berjaga-jaga daripada terjebak di dalamnya. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 171. Second last paragraph. Kini anda sudah mengetahui bahawa Allah Ta'ala tiada mengelakkan kenikmatan dunia dari para kekasihnya, menjauhkan mereka dari ingin bersenang-senang dengan hawa nafsunya yang membinasakan itu, lalu mengancam mereka dari terpikat dengan perdayaannya. Ini taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila Allah sayang kepada hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-Nya daripada terjebak di dalam keduniaan yang menjauhkannya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yakni daripada kecintaan Allah kepada hamba-Nya dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, Allah menjaga hamba-Nya daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebinasaan kepada agama-Nya. Sebab musibah yang paling besar adalah musibah dalam agama. Kalau kita menanyakan misalan mana lebih besar musibah? Musibah dalam agama ke musibah dalam dunia? Maka dia adalah musibah dalam agama. Apa maksudnya musibah dalam agama? Apabila seseorang itu tidak mendapat hidayah, ini adalah musibah. Apabila seseorang itu hidup dalam maksiat, ini masalah yang besar. Betul ke tidak? Satu orang tidak diberikan taufik, dia tidak melakukan solat, maka ini musibah baginya ke tidak? Mungkin dia tidak merasa sebagai musibah sebab dia tidak merasai di dunia. Satu orang yang misalan tidak diberikan taufik untuk mempelajari ilmu agama, yakni hidup tidak mempelajari ilmu agama sama sekali dalam kejahilan. Ini musibah. Betul ke tidak? Ini adalah satu perkara musibah. Ada orang pula Allah Masya Allah ini memberikan taufik, dia dapat mempelajari ilmu agama dan dapat mengamalkan agama. Dia dapat datang ke masjid misalan, dia melakukan solat dan dia merasa kepentingan sunnah Nabi SAW, kepentingan mencintai para ulama dan aulia dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang besar. Ini adalah nikmat iman, nikmat yang ini taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu orang kalau tidak diberikan taufik dan hidayah, maka ini adalah musibah yang besar, lebih besar daripada musibah dunia. Musibah dunia seperti orang hilang duit misalan, ataupun kesakitan, ataupun yang hilang pekerjaan sebagai misal, ataupun berlaku yang masalah di antara dia dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tetapi musibah yang lebih besar adalah musibah dalam agama. Adalah apabila seseorang itu tidak diberikan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaannya kepada para kekasihnya, maka menjaga mereka daripada terjebak di dalam musibah ini. Nah,
Tiada lain melainkan kerana buruk akibat dan hinanya dunia ini, dan kerana kemuliaan diri para kekasih itu dan terhormatnya mereka di sisi Allah Ta'ala, supaya mereka kelak tidak akan terkena debu-debu kotorannya sehingga mereka terpengaruh dengan mata bendanya daripada apa yang dikira oleh Allah lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih kekal dan lebih tinggi, berupa kemuliaan yang disediakannya di kampung yang kekal abadi, yang mereka akan mendudukinya sedang mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya, sesuai dengan maksud sebuah firman yang bermaksud, itulah dia syurga yang dijanji-janjikannya kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perkara yang seperti mana kita mengatakan, disebabkan akhirat ini dia merupakan tempat yang akhir bagi manusia yang bertakwa. Yang ini seseorang itu apabila dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah manusia yang berjaya. Dia adalah manusia yang berjaya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga para hamba-Nya, menjaga para kekasihnya, menjaga mereka-mereka yang dekat ini kepadanya daripada terjebak dalam keduniaan yang melekakan mereka daripada mengingati Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan sesuatu perkara yang lebih baik daripada apa yang diusahakan oleh manusia di dunia ini, iaitu di dalam syurga, seperti mana Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar, syurga yang mana di dalamnya mengalir yang sungai-sungai. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang penting adalah kita mesti faham ini perkara ini, dan kita mesti memikirkan bagaimana kita mendapat bahagian kita daripada ilmu ini dan bagaimana kita nak mengamalkannya. Ini adalah perkara yang kita harus memikirkan bersama. Jadi soalan kita menanyakan, adakah kita faham ke kita tidak faham? Yang kita dengar ini misalan Al-Imam Al-Haddad ini membicarakan ini tentang perbandingan di antara akhirat ini dengan dunia. Akhirat ini adalah destinasi kita. Tetapi adakah kita dalam hati kita ada keyakinan bahawasanya akhirat ini adalah destinasi kita, bahawasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Maka persoalan yang kita harus menanyakan kepada diri kita, adakah kita yakin ke atas perkara ini? Kalau kita mengetahuinya dan kita ada keyakinan terhadapnya, insya-Allah ini kita akan beramal kerana ini. InsyaAllah kita ada panduan hidup. Tapi selagi mana kita tidak membuat keputusan ini misalan, dan kita pun tidak mengetahui perkara ini, bagaimana kita nak membuat ini keputusan untuk mendapatkannya? Sebab ini kita perlu ada apa? Seperti zaman sekarang, apa orang mengatakan, mesti ada vision, ya? Betul ke tidak? Hidup ini mesti ada vision. Hari ini manusia membicarakan ini misalan nanti umur 60 tahun, umur 70 tahun ini misalan dari dah pencen, apakah kita punya matlamat kehidupan? Apakah kita punya vision? Apa yang telah kita sediakan sebagai pencen? Nampak? Sebab hari ini orang semua berbicara, orang risau yang ni atas apa yang ni akan berlaku, yang ni kalau berlaku pencen, mana kita akan tinggal dan tidak ada income. Orang hari ini membicarakan tentang passive income. Jadi walaupun ini sudah pencen, tetap ini dapat gaji dan sebagainya, dan boleh hidup yang ni dengan sejahtera selama-lamanya. Tetapi mungkin yang ni belum sampai pencen, yang ni ajal dah sampai. Belum ini sampai pencen, ajal pun sudah sampai. Jadi manusia yang ni membicarakan tentang vision, sebagai seorang mukmin kita pun mesti ada vision. Tapi vision kita adalah akhir. Kita punya vision yang ni bukan setakat dunia yang ni 60-70 tahun vision di situ. Kalau vision kita di dunia, kita maksudnya kita adalah manusia yang rugi. Maksudnya kita tidak faham apa yang dimasukkan dengan kehidupan. Tetapi vision kita adalah kita lihat yang ini sampai yang ini akhirat, sampai yang ini syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memikirkan tentang selepas mati. Bagaimana dengan keadaan kita yang ini apabila datang sakaratul maut? Bagaimana dengan keadaan kita apabila kita dalam kubur? Bagaimana dengan keadaan kita bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, dalam mizan dan sirat? Bagaimana kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah perkara yang perlu kita membekalkan? Maka ini semua menunjukkan kita ada vision. Kalau kita ada kerisauan atas perkara ini. Tapi kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak ada kerisauan. Kerisauan kita hanya dalam kerja
Kerisauan kita hanya dalam wang, hanya dalam rumah dan kereta dan sebagainya, maksudnya kita mahjub, iaitu kita belum lagi memahami. Jadi bila kita belum memahaminya, maksudnya kita tidak mengetahui apa matlamat ini kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. Sebab ini kita doa kepada Allah hidayah sentiasa. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah seperti mana Kau telah memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang dekat ini kepadamu. Jadi manusia-manusia yang dekat kepada Allah, yang ini mereka memahami makna ini dengan baik. Nah, teruskan. Telah berkata Nabi alaihi salatu wassalam yang bermaksud bahawa para fakir miskin akan memasuki syurga lebih dahulu sebelum para orang kayanya selama setengah hari. Dan setengah hari itu dalam ukuran masa ketiga itu ialah 500 tahun lamanya. Nah, ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat adalah seperti 1000 tahun. Satu hari di akhirat dia adalah seperti 1000 tahun. Yang kita lihat ini, zaman ini dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita misalan kita hidup ini dalam keadaan yang mana satu hari 24 jam. Satu hari 24 jam. Sebab kita di bumi. Tapi cuba bayangkan satu orang ini di Pluto ini misalan. Satu hari bukan 24 jam. Sebab kita punya kiraan hari berdasarkan dengan rotasi bumi yang di sekitaran matahari. Betul ke tidak? Sekarang kalau kita lihat ini solar system, planet yang lebih jauh daripada bumi, planet-planet ini memerlukan masa yang lebih lama untuk mereka nak complete satu cycle. Betul ke tidak? Jadi kita lihat yang di bumi ini, wallahu alam, mungkin yang keempat ataupun yang kelima kalau kita lihat ini daripada matahari. Kita ada planet-planet yang lain sebagai misal. Cuba bayangkan satu orang, hanya misal ya ni. Satu orang ini tinggal yang ini di Pluto misalnya. Pluto jauh kan? Agak-agak yang ni Pluto apabila dia nak complete ini satu cycle, berapa hari kalau menggunakan perkiraan kita. Ini kita boleh dapat jawapannya. Tetapi tentu sekali dia lebih banyak hari daripada 365 hari. Sebab 365 hari berdasarkan dengan perkiraan bumi. Sebab kita mengambil iktibar berapa cepat bumi ini berputar. Kita mengambil iktibar berapa lama bumi ini dia rotate ini around the earth. Dia rotate around the earth ini satu cycle 365 days. Daripada situ kita dapat 1 tahun. Daripada situ ini kita dapat 1 tahun. Jadi masa kita ini berkait ini kepada pergerakan ini bumi. Sebab ini kita berada di bumi. Tapi kalau kita berada di selain bumi, masa berbeza. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang ini mengatakan hari di akhirat masanya adalah seperti mana kita kira, yakni 1000 tahun. Jadi maksudnya di sini masa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza daripada satu galaksi kepada galaksi yang lain. Ini hari ini kita boleh faham ini perkara ini. Sebab hari ini semua yang ini berdasarkan dengan kalkulasi. Segala yang ini planet sekarang kita ada di calculation. Hari ini saintis ini dapat tahu Mars punya rotation berapa cepat. Pluto punya rotation berapa cepat. Planet-planet yang lain, yang ini Saturn, berapa cepat ini dia pusing. Jadi daripada situ ini kita memahami bahawasanya masa berbeza-beza. Sebab masa ini semua berdasarkan kepada pergerakan yang ini bumi dan planet ini dan sebagainya. Maka Nabi SAW ini mengatakan setengah hari orang ini miskin yang ini dimasukkan ke dalam syurga sebelum menjadi orang kaya. Itu adalah 500 tahun. Cuba bayangkan. Jadi kalau 1000 tahun yang kita di dunia, di alam ini yang lain yang ini seperti 1 hari. Jadi bagi kita 1000 tahun ini Masya Allah, masa yang sangat lama. Tetapi yang ini di alam ini yang lain, 1000 tahun ini seperti yang ini 1 hari. Ini adalah perkara yang sangat ini ajib ini dan luar biasa. Nah, kita habiskan sikit paragraf ni. Para fakir miskin itu sudah pun merasakan suasana gembira dan riang-riang, mengecap kenikmatan dan kesenangan syurga. Padahal para orang kaya masih tertahan untuk menghadapi penghisaban dalam keadaan terumbang-ambing antara takut dan bimbang, disebabkan apa yang pernah mereka rasakan dari kenikmatan dunia
Yang ini diterangkan sebabnya adalah kenapa? Sebab kerana hisab. Sebab lebih banyak harta, lebih banyak tanggungjawab. Lebih banyak nikmat, lebih banyak ini tanggungjawabnya. Itu sebab yang ini dia adalah perkara yang sukar, bukan ini perkara yang mudah. Itu sebab ramai daripada awliya Allah Subhanahu Wa Taala mereka takut dalam perkara ini. Sebab ini takut ini hisab. Mereka takut ini dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas tiap-tiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di akhirat, dan Allah menyelamatkan kita di hisab dan kita dimasukkan syurga tanpa hisab. Daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang dimasuk syurga, Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Ini yang kita berdoa dalam Maulid apabila Al-Imam Daibai mendatangkan hadis berkenaan dengan sulusun yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Sepertiga daripada umat Nabi SAW masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam syurga-Nya tanpa hisab, sebab hisab adalah adab. Hisab adalah adab. Amin ya rabbal alamin.